Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah bacaan pelik dan ganjil dalam salat namun sahih. Sambungan kita pada malam ni ialah doa tasyahud yang kelima. Ni yang terakhir perbahasan kita, dan kita dah hampir untuk menamatkan buku kita ni. Jadi sebelum kita tamatkan buku kita ni, saya nak tambah beberapa lagi doa untuk sebelum salam lepas tasyahud ni daripada Hisnul Muslim, perisai Muslim. Tapi kita baca dulu yang doa tasyahud yang kelima ni, muka surat 156. Doa tasyahud yang kelima, Allahumma a'inni ala zikrik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi wa qala ya Mu'adh, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk. Faqala usika ya Mu'adh la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul. Maksud dia, sesungguhnya Rasulullah memegang tangan Mu'adh. Mu'adh ni ialah Mu'adh bin Jabal, dan berkata, wahai Mu'adh, demi Allah sesungguhnya aku benar-benar mengasihimu. Demi Allah sesungguhnya aku benar-benar mengasihimu. Kita dah sebut tentang hadis ni pada perbahasan yang lepas. Ini ialah satu manifestasi rapatnya Nabi dengan para sahabat. Sebab tu ada riwayat daripada sahabat yang lain bila mana bergaul dengan Nabi, antaranya riwayat daripada Amru bin Al-As. Amru bin Al-As pada waktu ni baru masuk Islam. Ketika mana dia masuk Islam, Allah Ta'ala jinakkan hati dia. Sebelum pada ni dia begitu kerah dengan Islam. Allah Ta'ala takdirkan anak dia masuk Islam lagi awal daripada dia, Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Waktu dia masuk Islam, dia cerita tentang bagaimana Nabi layan dia, bagaimana Nabi berinteraksi, bercakap dengan dia, sehingga Amru bin Al-As ni dia pernah syok sendiri. Dia rasa Nabi telah mengkemudiankan sahabat-sahabat lain dan telah dahulukan dia, sehingga dia rasa Nabi telah letakkan dialah sahabat utama. Nabi dah rendahkan Abu Bakar, Nabi dah rendahkan Umar, rendahkan Uthman, sehingga dia rasa Nabi paling sayang dia. Sampai satu hari dia tanya Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kamu sayang daripada kalangan sahabat? Nabi jawab, Abu Bakar. Lepas pada Abu Bakar, Nabi jawab Umar. Lepas pada Umar, Nabi jawab Uthman. Lepas pada tu dia tak tanya dah. Maknanya dia memang tak ada lah senarai. Nak sebut pada kita apa? Dia syok sendiri tu kerana memang Nabi macam tu lah bergaul dengan orang. Cuma Nabi ni satu.
Nabi utamakan orang yang utama. Ini sikap yang kita perlu teladani daripada Nabi, khususnya kepada orang akhir zaman, khususnya kepada para pendukung aliran pembaharuan dan apa sajalah dakwah, apa saja kita nak namakan dia. Cuma kita sebut di sini, bila mana satu-satu aliran tu dia bermula daripada bawah, sebelum ramai pengikut, sebelum orang minat, dia mungkin tiada pengikut yang dikenali ataupun pengikut yang hebat. Tapi bila mana pengikut, bila mana aliran tu dah makin kuat, maka tiba-tiba ramailah orang yang dulu mungkin memusuhi jadi rapat. Orang yang dulu mungkin bukanlah minat kita, jadi minat dengan kita. Waktu kita didatangi oleh pihak-pihak ini sebagai satu orang tokoh, dia tak boleh melupakan kumpulan yang awal. Sebab tu Nabi rapat macam mana pun dengan orang yang baru masuk Islam, itu ialah bahagian daripada interaksi sesama manusia. Tapi Nabi tak pernah kata kepada Amru, Abu Bakar tu biarlah, dia dah lama dah, kita fokus kepada yang baru-baru ni. Tak, yang lama tetap akan menjadi yang utama. Nabi tidak menjadikan yang lama akhirnya hilang daripada senarai orang-orang rapat. Ini benda yang kita kena sedar. Okay. Jadi benda yang sama berlaku kepada Muaz. Muaz rasa dia rapat dengan Nabi, sehingga Nabi buat macam tu. Dan dalam hadis tu kalau kita tengok, usika ya Muaz, aku wasiatkan, aku pesan kepada kamu. Perkataan usika ni ialah satu perkataan yang menunjukkan benda penting, dan benda ni tak akan diucapkan melainkan kepada orang yang rapat sahaja. Aku wasiatkan, tu bahasa Melayu kita. Aku wasiatkan ni pada orang-orang yang rapat je. Usika ya Muaz, la tad'anna fi duburi kulli salatin. Aku wasiat pada kamu, aku pesan pada kamu wahai Muaz, jangan sekali-kali kamu meninggalkan doa ini pada hujung salatmu. Biasanya perkataan usika ni dia lebih pada benda kebendaan, material. Contoh, kita dah berumur, kita panggil anak-anak kita, kita kata saya wasiatkan, abah wasiatkan, ayah wasiatkan. Biasanya lah orang pun bila mana dengar perkataan wasiat ni biasa dapat harta. Tapi yang berlaku dalam kalangan kehidupan para sahabat dan juga kehidupan Nabi Rasulullah, wasiat itu ialah pada benda-benda yang memberi kebaikan, khususnya kebaikan akhirat. Okay. Jadi Nabi pesan pada Muaz, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terjemahan dia, ya Allah, bantulah aku dalam mengingati engkau, mensyukuri engkau, dan memperelokkan ibadah kepada engkau. Doa Nabi ni jami' dan mani'. Jami' dan mani' ni maksud dia apa? Bahasa Melayu yang kita boleh guna sepatah aja untuk bagi faham apa maksud jami' dan mani' ni. Padu. Apa yang Nabi ucapkan ni, perkataan dia kemah, elok, kena pada apa yang diperlukan, mengeluarkan apa yang tak diperlukan. Jami' ni maksudnya menghimpunkan apa-apa yang perlu, mani' ni maksudnya mengeluarkan apa-apa yang tak perlu. Tapi Melayu panggil padu lah, istilah kita sekarang. Benda tu mantap, kemas. Okay. Nabi suruh Muaz doa, dan bukan hanya pada Muaz doa ni, juga pada kita. Allahumma a'inni, ya Allah, aku minta tolong kepadamu ala zikrik, supaya aku boleh ingat kamu. Ini ialah satu ucapan yang menunjukkan kebergantungan yang sangat-sangat besar kepada Tuhan. Satu orang hamba sebut perkataan ini, dia sedang gantung harapan dia, sebab dia sedar diri dia boleh terlucut bila-bila masa kalau tanpa bantuan Tuhan. Sekarang ni minta tolong pada Tuhan. Wahai Tuhan, tolong aku. Wa syukrik, dan tolong aku juga untuk mensyukuri. Benda ni pun penting, dan dia berkait dengan apa kita sebut di awal tadi. Bila mana satu aliran dia berkembang, mensyukuri orang-orang awal yang ada dulu. Ini penting. Supaya kita tak lupa diri. Okay. Wa husni ibadatik,
dan elokkan ibadah kepada engkau. Ini pun 3 elemen penting. Bantu untuk ingat dia, bantu untuk syukur nikmat dia, dan bantu untuk kita ni ibadah yang elok pada dia, iaitu pada Tuhan. Hadis ni riwayat pada Abu Daud. Keterangan muka surat 157. Yang pertama, doa ini merangkumi 3 nilai yang berbeza. 3 poin dia letak situ. Zikir menunjukkan ketaatan lisan. Ini yang dia sebut dalam Aunul Ma'bud, syarah kepada Sunan Abi Daud. Zikrika maksudnya ialah ketaatan dalam bentuk lisan. Syukur, ketaatan dalam bentuk dalaman, emosi. Yang ketiga, ibadah ialah ketaatan rukun melibatkan anggota badan. Anggota badan kita, fi'liyah kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Poin yang kedua, At-Tibi turut membahagikan doa ini kepada 3 elemen. Beliau menjelaskan, pertama, zikrullah ialah permulaan dalam mencerahkan dada kita. Zikir daripada Allah, ia akan membantu kita untuk sentiasa berada di atas jalan yang benar. Sebab tu zikir ni dia tidak terikat dengan apa-apa waktu. Selama mana kita berada, kita sedar diri kita tidak tidur, kita tidak hilang akal, kita kena berzikir pada Allah. Dan zikir ni dia tak perlu kena ada tasbih dekat tangan, ataupun sekarang nak kena ada cincin tasbih, tak perlu. Nak guna tak salah, tapi tak perlu, tidak menjadi kemestian. Mungkin sebahagian orang rasa dengan ada tasbih baru dia boleh berzikir. Tak apa, silakan. Tapi umumnya tiada keutamaan. Sebab memang dalam hadis disebutkan Nabi ni yaqidu. Nabi itu membilang-bilang zikirnya dengan anak jarinya. Maknanya dengan ruas-ruas jarinya. Itu yang dilakukan. Cuma poinnya ialah berzikirlah sentiasa. Di mana-mana tempat pun. Di atas kenderaan, waktu kita buat apa-apa pun, orang perempuan waktu dia masak, orang lelaki waktu dia kerja pun semua. Ini semua waktu-waktu yang boleh berzikir. Ada satu tokoh, walaupun tokoh ni orang tak berapa minat, sebab mungkin aliran yang dibawa bertentangan dengan kebiasaan tempat kita. Mufti Arab Saudi dulu, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dia ada ramai anak murid, merata anak murid dia ni, yang Arab, yang bukan Arab, merata. Antara orang-orang kita yang sempat dengan dia ni ialah Datuk Syekh Husaini. Ini antara orang yang sempat dengan dia. Selain daripada tu, Rektor KUIP sebelum pada ni, Dr. Razi, Prof. Dr. Razi, itu antara orang-orang yang sempat dengan Abdul Aziz bin Baz. Okay. Antara cerita menarik daripada anak murid dia yang saya dengar ni daripada Uthman Khamis, daripada Kuwait. Dia kata Ibn Baz sangat melazimi zikir. Sangat melazimi zikir. Ada satu conference dibuat di Arab Saudi, bentang kata kerja, conference ilmu lah. Sampai habis selesai conference tu, masuk sesi seterusnya, itu sesi soal jawab. Waktu sesi soal jawab tu nak ambil soalan daripada semua yang datang, peserta yang datang, moderator ni dia akan jadi orang yang baca soalan. Okay. Waktu dia baca soalan, moderator tu pun sebahagian daripada anak-anak murid dia. Okay. Dia tanya kepada Syekh soalan ni, tapi dia tengok Syekh bin Baz ni waktu dia tunggu soalan tu, mulut dia tu macam kumat kamit something. Dia ada sebut sesuatu, sehinggalah dia tarik ujung serban dia tu dan dia tutup mulut dia. Benda tu ialah refleks. Mulut dia selalu sebut subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Ni benda-benda yang benda ni dia bukan lakonan. Benda ni ialah benda yang terjadi sebab melazimi benda tu. Tidak ada waktu yang dia diam, melainkan dia akan susuli dengan zikir. Benda tu penting. Okay. Yang kedua, dia sebut sini, syukur ialah wasilah nikmat-nikmat yang dikurniakan. Dengan syukur Allah Ta'ala akan menambahkan nikmat itu. Tambah apa? Tambah daripada bermacam-macam aspek. Jangan kita nampak berdasarkan ayat Quran Tuhan sebut, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur kepadaku, aku akan tambah kepadamu rezekiku. Maksud tambah sini adalah tambah keberkatan.
tidak rasa nak meminta-minta selalu. Itu juga bahagian daripada pertambahan daripada nikmat. Okay. Yang ketiga, ibadah yang elok bermaksud kita bebas daripada perkara yang menyibukkan kita kepada selain daripada Allah. Maknanya kita sentiasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak dihalakan ke arah benda lain. Itu yang dimaksudkan dengan ibadah yang elok, ibadah yang betul. Maknanya sentiasa duduk dalam ibadah. Semua benda yang kita buat ni hakikatnya dalam ibadah. Yang ketiga, ada ulama mengatakan doa ini dibaca sebelum memberi salam. Ada yang mengatakan selepas salat. Dalam bab ini ada eloknya kita mengamalkan sebelum dan selepas selesai salat. Sebab keumuman hadis tu Nabi kata la tad'anna fi duburi kulli salati. Janganlah kamu tinggal doa ini di setiap akhir salat. Perkataan dubur tu maksud di hujung. Di hujung salat. Sebab sebelum salam pun hujung, lepas bagi salam pun tetap hujung salat. Itu perkataan dubur maksud dia. Kita ni kadang-kadang sebut dubur faham satu maksud je. Faham kemaluan saja dubur ni. Dubur ni ialah apa-apa saja benda yang berada di hujung. Itu disebut sebagai dubur dalam bahasa Arab. Sebab tu kalau kita buka Al-Azkar, kitab Imam An-Nawawi, dalam bahasa Arab dia akan tulis satu bab Al-Azkar fi kulli duburis salah. Bab zikir-zikir di setiap penghujung salat. Maknanya habis salat, inilah zikir. Tapi dia guna perkataan dubur itu supaya kita ni tidaklah faham dengan satu maksud sahaja. Sebab tu kadang-kadang kita ni belajar bahasa Arab menggunakan teknik fiqh, dia akan jadi macam tu lah. Orang-orang dulu belajar bahasa Arab, biasanya dia orang akan rujuk kitab apa? Kamus apa? Kamus Marbawi, Syekh Idris Al-Marbawi daripada Perak tu. Okay. Kamus Marbawi ni kebanyakan terjemahan-terjemahan perkataan dia akan terjemah dalam konteks fiqh. Wat'u maksud dia apa? Wat'u maksud dia ialah bersetubuh. Dukhul pun maksud dia bersetubuh. Tapi perkataan wat'u dalam bahasa Arab dia kadang-kadang membawa maksud pembukaan. Sebab tu kitab Muwatta yang Imam Malik tulis tu maksudnya ialah pembukaan. Sama juga dengan dukhul. Dia juga bermaksud larangan masuk. Sebab tu ada cerita terkenal. Cerita ni saya dengar dalam satu video. Video ni seorang pesantren, tok guru pesantren di Indonesia. Dia first time pergi buat haji. Sampai di Arab Saudi, sampai di airport Arab Saudi tu, dia tengok satu signboard. Ni laluan untuk cop pasport orang luar. Satu signboard lagi dia tulis mamnu' dukhul li ghairi saudiyin. Dilarang masuk bagi orang yang bukan Arab Saudi. Dia tu guru pondok pesantren. Dia faham dukhul ni ialah bersetubuh je. Dia kata, tengok Arab. Sini pun jadi kerja. Mamnu' dukhul, dilarang masuk. Dia faham dukhul tu bersetubuh. Kan pintu gerbang besar masuk airport tu. Dia kata tengok Arab. Depan-depan ni pun jadi kerja. Betul lah Nabi dihantar dekat dia orang. Dia tu tak faham bahasa Arab. Dukhul bukan hanya bermaksud bersetubuh. Dukhul juga bermaksud no entry maksudnya. Tak boleh masuk. Orang yang Saudi je boleh masuk kot ni. Dia ingat yang Saudi yang nak bersetubuh boleh lalu kot pintu ni ataupun boleh buat kat pintu ni. Itu kefahaman dia. Tapi tak biasa. Ini kadang-kadang dia tak biasa. Perkataan yang jarang digunakan. Maaf saya sebut benda ni. Cuma saya nak katanya ialah kadang-kadang perkataan bahasa Arab yang tidak difahami konteksnya, dia akan jadi macam itulah. Ini ialah perbezaan. Bila mana perkataan itu diistilahkan ke dalam fiqh berbeza. Tapi perkataan itu bila mana dibuka sebagai bahasa Arab umum, dia lain juga. Okey, seterusnya kita dah selesai muka surat 157 tu. Saya nak tambah beberapa lagi doa sebelum pada kita masuk muka surat 158. Okey. Kalau kita ada kitab Hisnul Muslim, tuan-tuan boleh carilah lepas pada ni. Okey.
Doa 1 sampai doa 5 selepas selesai daripada baca tasyahud sebelum bagi salam sama macam dalam buku kita ni. Maknanya daripada awal dia susun buku kita ni memang dia follow susunan daripada Hisnul Muslim. Doa yang pertama kita dah lalu sebelum ni, iaitu pada muka surat 144, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Kita dah lalu. Doa yang kedua, kalau kita tengok dalam buku kita muka surat 148, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfirudz dzunuba illa ant. Tu doa yang kedua. Doa yang ketiga muka surat 151, Allahumma inni a'udzubika minal jubn wa a'udzubika an arudda ila ardhalil umur. Itu doa yang ketiga. Doa yang keempat muka surat 153, Allahumma ghafir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Itu 153 doa tasyahud yang keempat. Dan yang last doa tasyahud yang kelima ialah yang kita baca pada malam ni, muka surat 156, Allahumma a'inni ala zikrik. Kalau tuan-tuan sempat tanda apa yang saya sebut, boleh tanda, tapi kalau tak sempat boleh tengok balik ikut live. Kalau tak mau tengok juga daripada live, boleh tengok dalam kitab Hisnul Muslim tu ataupun Perisai Muslim. Okey. Doa yang keenam kalau kita tengok yang diriwayatkan daripada Bukhari, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an arudda ila ardhalil umar wa a'udzubika min fitnatid dunya wa azabil qabr. Yang ni lebih kurang dengan doa-doa yang dah kita lalui sebelum ni. Cuma maksud doa tu ialah Nabi ajar pada kita untuk kita minta, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada bakhil. Aku berlindung kepadamu daripada penakut, dan aku berlindung kepadamu daripada dikembalikan hujung usia yang terhina, dan aku berlindung kepadamu daripada fitnah dunia dan azab kubur. Benda-benda yang diminta ni dah lebih kurang macam doa-doa sebelum ni. Okey. Riwayat yang seterusnya iaitu riwayat yang ke-7. Ini riwayat yang ke-7 ni daripada Sunan Abi Daud. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Yang ni mudah, pendek je. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar dimasukkan ke dalam syurga, dan aku berlindung kepadamu agar dijauhkan daripada neraka. Itu saja doa dia. Minta dapat syurga, minta jauh pada neraka. Itu riwayat yang ke-7. Riwayat yang ke-6. Yang ke-6 ni dia agak panjang sikit. Yang ke-6 ni kalau kita tengok, ianya diriwayatkan oleh An-Nasai, Ahmad. Yang ni tak ada dalam buku. Tuan-tuan boleh tengok dalam Hisnul Muslim. Cuma saya baca saja nak bagi tahu benda ni banyak. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab wa as'aluka al qasda fil ghina wal faqr wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'ainin la yanqati' wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada wa as'aluka barda al-'aish ba'da al-maut wa as'aluka ladhata an-nazari ila wajhika wash-shawqa ila liqa'ika fi ghairi darra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Okay. Yang ni agak panjang sikit. Yang ni kalau kita tengok Nabi baca ketika mana salat sunat secara individu. Cuma dia punya makna dia menarik. Banyak benda-benda yang mustahab dalam hidup kita perlu panjatkan kepada Tuhan ada dalam doa ni. Kita tengok terjemahan dia, kita tengok sepintas lalu saja. Ya Allah, dengan ilmumu atas yang ghaib dan dengan kemahakuasaanmu atas seluruh makhluk, perpanjangkanlah hidupku bila mana engkau mengetahui kehidupanku selanjutnya lebih baik bagiku. Ini kita orang akhir zaman ni mustahak doa ni. Minta pada Tuhan, panjangkan umurku kalau sekiranya panjang umur itu baik, dan matikanlah aku dengan segera bila mana engkau mengetahui kematian itu lebih baik daripada kehidupan.
Ini juga antara benda-benda penting lah, sebab kita tak boleh jamin diri kita umur panjang kita boleh selamat pada fitnah. Ada orang umur panjang dalam keadaan terfitnah. Dalam hadis Nabi sebut, bila mana sahabat tanya, siapakah orang yang baik hidupnya? Man tala umruh, Nabi sebut, siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan baik amalnya. Panjang umur saja bukan orang kata apa benda baik, tapi panjang dan duduk dalam keadaan yang baik. Okay. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu agar aku takut kepadamu dalam keadaan sunyi, sepi ataupun ramai. Yang ni pun penting, supaya kita bertakwa, takut pada Tuhan ni pada waktu kita duduk seorang ataupun duduk ramai-ramai. Duduk ramai-ramai ni orang mudah pretending, pura-pura takut, tapi duduk seorang dia mencabar kemurkaan Tuhan. Okay. Aku mohon kepadamu agar dapat berpegang dengan kalimah hak di waktu rela ataupun marah. Maknanya berada di atas kebenaran waktu kita rela ataupun waktu kita marah. Maknanya waktu kita marah, kita tidak buang, tidak cabut kita punya pendirian, tak tersasul cakap benda-benda yang mengarut. Kemudian kita tengok apa lagi doa tu, dia kata, aku minta kepadamu agar aku boleh melaksanakan kesederhanaan dalam keadaan kaya ataupun fakir. Yang ni pun penting. Kaya pun sederhana, fakir pun sederhana. Sebab ianya ialah benda yang mustahak. Al-qasdu ni maksudnya ialah kesederhanaan. Agama Islam mengajarkan konsep kesederhanaan. Sederhana dalam pakai, sederhana dalam memiliki, sederhana dalam mengurus keuangan. Tak salah duit banyak, tapi uruskanlah ke arah yang betul. Jadikanlah duit itu penyumbang kepada kebaikan, khusus kebaikan kita di akhirat. Sebab tu tengok para sahabat mereka orang kaya para sahabat tak ada contoh kayanya orang Islam sekarang. Orang kata orang Islam sekarang ada yang kaya apa semua, ya, tapi kekayaan dia masih lagi belum pasti boleh berkekalan sampai sekarang. Sebahagian besar sahabat telah membuktikan harta yang Allah Ta'ala beri pada mereka betul-betul menjadi penghalang daripada neraka. Sebab kita tengok manfaat harta-harta para sahabat, wakafnya berkekalan sampai sekarang. Tuan-tuan tahu, sebahagian pelajar-pelajar agama di Arab Saudi ni, selain daripada beasiswa yang kerajaan Arab Saudi itu bagi dengan sebab kekayaan petroleum yang ada di negara dia ataupun hasil-hasil bumi yang lain yang ada di negara dia, antara lain juga ialah harta wakaf daripada Uthman bin Affan. Harta wakaf dia masih lagi boleh digunakan sampai sekarang. Ada sebahagian pelajar, tak kira bangsa apa yang belajar di sana, dapat harta wakaf, beasiswa ataupun duit belanja daripada peninggalan Uthman bin Affan yang dah 1000 tahun lebih. Kita tak boleh jamin harta kita ni boleh bertahan 100 tahun ke, 200 tahun ke, 500 tahun ke. Tapi para sahabat telah menunjukkan itu. Itu yang disebut sebagai al-qasdu, kesederhanaan. Dan aku memohon kepadamu agar diberi nikmat yang tidak habis, dan aku minta kepadamu agar diberi penyejuk mata yang tidak putus. Aku mohon kepadamu agar aku dapat rela setelah qada'mu turun kepadaku. Lepas ditimpa apa-apa, minta pada Tuhan agar diberi kekuatan. Aku mohon kepadamu kehidupan yang menyenangkan setelah aku meninggal dunia. Aku memohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu di syurga. Tengok wajah Tuhan di syurga. An-nazar. Doa ni ialah doa yang sabit daripada hadis. Antara kenikmatan yang besar kepada ahli syurga ialah memandang wajah Tuhan. Kecuali kelompok yang memahami memandang wajah Tuhan ni ialah benda yang mustahil. Benda ni adalah bab akidah. Saya dulu ada satu video saya punya kecohkan isu ni lah. Isu sabit ke tak sabit boleh tengok Allah Azza wa Jalla. Sebab ada setengah kelompok dia kata tak, memandang Tuhan itu ialah kita melazimkan ada arah. Bila mana tengok Tuhan, macam mana tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan menghadap ke depan. Jadi yang jenis ada depan, belakang, atas, bawah ni dia bukan daripada Tuhan. Tapi dalam doa ni kalau kita tengok jelas Nabi sebut wa as'aluka ladzatan nazari ila. Ila tu ialah harfu jar yang menunjukkan ada arahnya.
Ianya satu benda yang luar daripada pemikiran itu. Wasyauqa ila liqa'i, dan kerinduan untuk bertemu denganmu tanpa penderitaan yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlah kami sebagai petunjuk jalan yang lurus yang memperoleh bimbingan daripada-Mu. Yang ini agak panjang sikit hadis riwayat An-Nasa'i. Riwayat yang seterusnya kalau kita tengok ialah riwayat daripada An-Nasa'i juga, dan juga riwayat daripada Imam Ahmad. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ini dia lebih kurang macam surah Al-Ikhlas, tapi poin dia ialah minta kepada Tuhan untuk ampunkan dosa. Itu yang penting, mustahab. Riwayat seterusnya, Allahumma inni, ini riwayat yang ke-10. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Ini riwayat daripada ashabus sunanul arba'ah, maknanya sunan Ibnu Majah, sunan Abu Daud, segala sunan-sunan yang ma'ruf dalam kutubus sittah itulah. Okey. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ya Allah, aku memohon kepadamu sesungguhnya bagimu segala pujian. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Tidak boleh disyirikkan pada Engkau. Al-Mannan, yang memberi nikmat. Ya badi'as samawati wal ard, wahai yang pencipta langit dan juga bumi. Ya dzal jalali wal ikram, dan yang maha mempunyai keesaan dan kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendirinya. Allah, inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Dia punya puji Tuhan tu panjang. Last sekali dia nak syurga dan jauh pada neraka. Okay. Yang terakhir riwayat yang ke-11, riwayat daripada Abu Daud. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ini lebih kurang dengan riwayat daripada An-Nasa'i dan juga Ahmad tadi. Lebih kurang. Maknanya secara kesimpulannya lah, kalau tuan-tuan boleh hafal, ianya bagus. Daripada mana-mana riwayat yang dah kita dengar tadi, daripada 11 riwayat. Okay. Tapi kalau kita perhati daripada riwayat pertama sampailah riwayat tambahan 11, cukup 11 daripada Hisnul Muslim ni, apa poin penting daripada doa sebelum salam, selepas tasyahud? Poin dia ialah selamat daripada fitnah, ampun dosa, dapat syurga, jauh neraka. Itu kebanyakannya. Ada satu saja riwayat, ada beberapa juga riwayat minta jauh daripada bakhil, minta jauh daripada pengecut, minta jauh daripada keadaan berhutang. Cuma nak kata poinnya ialah hidup yang kita lalui ini minta pada Tuhan supaya Tuhan minimalkan kita dalam keadaan berdosa, banyakkan kita dalam keadaan berpahala, sentiasa berada dalam keampunan Tuhan. Kalau kita ada dosa yang diampun oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kesimpulan. Maknanya kita boleh doa apa-apalah. Doalah kita dalam bahasa Melayu dalam hati supaya Allah Ta'ala beri benda-benda yang terbaik. Kita pergi kepada muka surat 158. Muka surat 158 tu, kaifiat amalan dalam salat yang perlu dinilai semula. Yang ni ada 10 perkara yang diletak. Yang pertama, kita memberi fokus untuk berdoa selepas salat, namun tidak berdoa dalam salat, khususnya dalam sujud dan ketika tasyahud akhir. Memang keutamaan yang paling utama ialah berdoa dalam salat, sebab waktu yang lebih afdal satu orang tu berdoa ialah waktu dalam dia sedang salat tu. Sebab tu isu doa berjamaah beramai-ramai yang dilakukan oleh kebanyakan orang selepas selesai daripada salat, ianya pertama keluar pada waktu afdal. Yang pertama. Yang kedua, ianya mengganggu jemaah yang masbuk. Tuan-tuan kena tahu, ibadah salat yang kita lakukan ni, selain daripada kita beribadah pada Tuhan,
Nabi juga mengajarkan tentang common sense dalam salat. Kita tengok hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Nabi selesai daripada salat, selesai bagi salam, Nabi akan berhenti sejenak sebelum beralih 180 darjah menghadap jemaah. Para ulama antaranya Ibn Hajar Al-Asqalani membahaskan apa hikmah Nabi kalau sudah salat jadi imam, Nabi akan menghadap 180 darjah ke belakang. Pertama, Nabi nak memerhatikan sahabat-sahabat dia, siapa datang siapa tak datang. Okay. Cuma yang menarik daripada hikmah tu dalam Fathul Bari ni, antara yang Ibn Hajar Al-Asqalani disebut ialah memberi makluman kepada mereka yang datang lambat, salat jemaah pusingan pertama telah selesai. Satu bahasa isyarat yang sangat mudah, sangat tenteram, menenangkan tempat itu, tidak menyebabkan berlaku kacau bilang. Dia satu silent saja. Dia satu benda yang diam tapi dia besar. Dia satu benda yang penting, mustahak. Lepas daripada salat, imam duduk macam tu, orang yang datang dia tahu, okay, dah habis tu. Kalau imam masih lagi duduk menghadap ke hadapan, mengelirukan. Saya bukan kata benda tu salah. Saya nak kata Nabi buat bukan saja-saja. Ada setengah orang dia 90 darjah, dia menghadap ke kiri. Dia menghadap ke kiri. Yang ni saya tak tahu daripada mana pengamalan dia, tapi yang kita tengok dalam hadis ialah Nabi menghadap 180 darjah ke belakang. Common sense Nabi ajar pada kita. Dia macam keluar simpang, kita diberi laluan oleh satu kereta, keluar simpang, kita pun bagi double signal dalam 2 saat. Itu common sense. Tak perlu buka tiket, oh terima kasih, tak perlu. Bising. Sila air bulan dia boleh langgar kereta lain pula. Itu common sense. Kita punya nak membesarkan Islam, ada common sense itu. Common sense itu dah ada dalam salat. Common sense itu hidup dalam waktu salat berjemaah. Sebab tu dia satu benda yang sangat mengecewakan bila mana satu orang Muslim dia tidak dapat melihat hikmah-hikmah daripada ibadah salat dia. Okay. Jadi poin pertama ialah fokus berdoa dalam salat. Itu doa yang mustahab. Okay. Yang kedua, kita hanya berpada dengan zikir yang sama seperti subhana rabbiyal azim, tanpa ada tambahan zikir yang lain. Dalam rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, kita berpada dengan zikir-zikir yang ringkas. Tiada usaha penambahbaikan. Yang kedua, tidak membaca selawat Ibrahimiyah dalam tasyahud akhir. Tak baca selawat Ibrahimiyah secara sempurna. Innaka Hamidum Majid. Kita dah tengok 5-6 riwayat. Ada orang dia berpada dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selesai. Yang keempat, tidak berdoa dalam tasyahud akhir sebelum memberi salam. Yang ni saya kira masih lagi ramai orang belum tahu. Ada orang dia dah tahu, tapi ada orang dia baru tahu. Rupanya ada dan boleh. Sebab biasa orang akan tahu berdoa ni lah pada waktu sujud sahaja. Dia tahu bahawasanya boleh berdoa sebelum memberi salam, dan itu lebih mustajab berbanding dalam sujud, sebahagian para ulama sebut. Okey. Yang kelima, imam terlalu laju sehingga makmum tidak sempat untuk membaca selawat Ibrahimiyah dan berdoa. Yang ni bagi pihak imam kena beri sikit waktu, terutama kita yang dah belajar ni. Jadi kita akan rasa agak terkilan lah bila mana waktu nak berdoa tu tidak ada. Pertama, kita kena ikut imam. Kita tak boleh take time lama sangat. Saya dah sebut sebelum ni, orang yang sujud lama tak bangkit-bangkit sehingga imam dah nak dekat beri salam, itu perbuatan yang salah. Dia menyelisihi, hampir menyelisihi imam. Dia kalau dia nak sujud lama, dia kena buat secara individu, salat sunat secara individu. Yang keenam, imam tidak membaca doa istiftah dalam salat tarawih. Yang ni kita dah bahas di awal-awal lagi. Doa istiftah walaupun dia sunat, tapi tak pernah ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat dalam apa-apa salat pun. Fardu baik, sunat baik. Yang ketujuh, sebahagian imam tidak membaca surah dalam 2 rakaat pertama, iaitu zuhur dan asar. Salat yang sir, berpada dengan Al-Fatihah semata-mata. Yang ke-8, makmum tidak membaca surah dalam salat zuhur dan asar. Lepas selesai baca Al-Fatihah, dia pun
tak baca apa-apa, makmum pun sama. Yang kesembilan, tidak membaca surah dalam salat sunat, berpada dengan Al-Fatihah semata-mata. Ni biasa orang buat dalam qabliyah ba'diyah, tiada apa-apa surah tambahan. Okey. Yang ke-10, amat sukar menemui orang yang membaca zikir yang sedikit panjang ketika i'tidal. Ini antara pemandangan yang sukarlah untuk kita tengok. Sebab orang tak hafal, kita biasanya buat dalam keadaan paling ringkas. Okey. 10 kaifiat amalan yang perlu dinilai semula tu dah selesai. Kita tengok nota hikmah ni. Okay, nota hikmah muka surat 159. Putuskan kitaran berantai, tidak paksa didik salat. Masa cuti sekolah lepas, aku buat kerja sambilan di sebuah lapangan terbang. Setiap kali masuk waktu zuhur, aku akan curi masa salat beralaskan plastik hitam dalam stor barang kerana pihak majikan tidak menyediakan ruang salat khas. Lantas aku dianggap paling warak dan alim kerana rajin salat. Dalam kelompok pekerja yang rata-ratanya Melayu Muslim, hanya aku seorang sahaja yang menunaikan salat. Pekerja lain, baik tua atau muda, semuanya seakan tidak pernah dilihat salat. Benda ni realiti berlaku. Bukan cerita ni saja. Saya sendiri pun pernah jumpa satu orang pekerja RNR, tua dah, suami isteri kerja. Tertanya, tak salat subuh ke? Tak apalah, bagi habis syih dulu, nanti balik kita qada. Tua dah tu, melebihi usia pencen. Saya yakin daripada raut wajah dia 50 lebih dekat 60 pasti pasangan ni tiada usaha untuk meletakkan salat tu sebagai benda yang utama. Suasana ni hanya wujud di negara Arab, maaf cakap. Walaupun tuan-tuan rasa Arab ni annoying, walaupun yang tadi kata mamnuk dukhul tengah-tengah pintu gerbang pun, tapi Arab dia bagus dalam bab ni, meletakkan ruang-ruang salat secara terbuka. Sebab tu kita tengok taman permainan, tiba-tiba ada satu roll besi, kita boleh tarik, di situ ada sejadah. Ni di Arab Saudi ada. Dia wakafkan sejadah mudah alih tu, portable sejadah tu, tarik. Benda ni biasa. Bukan kerajaan dia tak cukup duit nak buat masjid, tapi ta'zimus salah, membesarkan salat di semua tempat. Masuk je waktu, semua orang bergegas salat. Di tengah taman permainan apa-apa semua. Ini ialah budaya yang tidak ada di Malaysia. Hatta di Malaysia kita, kalau satu orang yang salat di airport, KLIA, saya kata airport tu bersih. Tapi kadang-kadang sebahagian orang yang agak berumur tak larat nak pergi ke Usurau sebab jauh. Dia hanya boleh salat, dia boleh salat di kawasan kursi menunggu tu. Dia halanglah luggage dia tu sebagai sutra, dia letaklah apa-apa tu lapik, dia salat. Tapi tak boleh, akan ada orang ambil gambar, orang viral, orang rasa benda tu pelik. Dan akan ada suara-suara sombang yang kata KLIA kita ni surah dah roboh ke. Inilah bunyi-bunyi yang tak berapa sedap. Ini mungkin kerana tak pernah tengok budaya orang negara lain membesarkan salat. Ini benda ni penting supaya kita ni tak rasa pelik. Dulu di Jordan saya belajar, bila mana kita dah lambat, kita akan salat merata-rata, dan ianya bukan pemandangan yang pelik di kalangan orang Arab. Waktu kita orang salat di stesen bas dia orang taklah sebersih stesen bas kita, tapi adalah kawasan yang bersih. Waktu kita salat, datang kereta polis, dia blok, dia jadi sutra kepada kita orang. Itu yang dilakukan. Dia bukan hal kita ni, apa ni salat sini ni. Nanti kita sambung kesimpulan akhir. Kita bagi ruang untuk azan dulu.
Okey. Kesimpulan akhir yang dah kita sebut tadi. Nota hikmah ni agak panjang. Kita akan sambung satu kuliah lagi kot sebelum kita habiskan buku kita ni. Okey. Cuma nak sebutnya ialah realiti. Ta'zimus salah dalam kalangan masyarakat kita di Malaysia ni memang sangat-sangat rendah. Dan tuan-tuan kena tahu, punca meremehkan salat, tak salat. Hari ni khutbah Jumaat di Perlis bercakap tentang kempen salat ni. Benda tu penting hakikatnya. Inilah ibu punca utama kepada semua masalah yang berlaku dalam kalangan manusia. Tuan-tuan tengok kes perceraian yang tinggi di kalangan pasangan yang bawah 5 tahun. Daripada entah berapa tahun dah JKSM di semua negeri sebut tentang benda ni. Bila mana buat postmortem, tanya dua-dua suami isteri, kenapa bercerai bergaduh selalu ni sampai nak bercerai. Cek, salat tak pernah salat. Itulah punca sebenarnya. Stres tempat kerja, tak pernah salat. Sebab tu ada risalah menarik. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak cari beli, menariklah. Risalah ni saya akan daurahkan di satu tempat nanti. Risalah oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ada satu terjemahan dalam bahasa Melayu oleh Pustaka Ilmu Salaf ni, dia beri tajuk Meraih Bahagia. Risalah ni ialah surat Ibn Qayyim kepada satu orang kawan dia. Dikatakan kawan dia tu bernama Alauddin, tapi Alauddin ni tak diketahui siapakah dia sebenarnya yang sezaman dengan Ibn Qayyim. Cuma dalam surat tu dia ada sebut tentang punca kepada semua masalah ialah salat, dan punca penyelesaian kepada semua masalah ni ialah salat juga. Dia sebut tentang as-salah qurratu ain. Salah itu ialah penyejuk mata. Dia sebut 6 elemen. Ada 6 benda ni kamu akan dapat lihat salat itu betul-betul berkesan. Cuma saya nak sebutlah, tuan-tuan kena cari buku tu. Dia sebut 6 elemen, 6 benda. Cuma nak katanya ubat yang paling last sekali ialah salat juga. Orang tunduk pada syahwat, poin dia lah dia tak salat. Sebab tu dalam Quran sebut fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Kami akan silih gantikan generasi manusia ni, yang akan datang ialah generasi yang mencuaikan salat. Wattaba'asy syahawat, dan dia ikut hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghayya, dilempar ke dalam neraka yang menghinakan. Tuan-tuan tengok masalah LGBT apa saja yang berlaku ni dalam dunia ni, gangguan seksual tempat kerja, gangguan seksual sekolah, bunuh anak, tekanan di rumah, semuanya datang daripada tak salat. Bagi Muslim. Bagi non-Muslim cerita lain lah. Bagi Muslim, seorang Muslim sepatutnya dia mendirikan agama, bukan dia meruntuhkan agama. Dia runtuhkan agama, runtuhlah semua benda dalam hidup dia. Kita akan sambung nota hikmah, dan juga ada 2 nota hikmah sebelum kita tamatkan buku kita ni. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. InsyaAllah satu kuliah lagi selesailah buku kita ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.